Biasa korang pernah dengar tak? Tiga titik. Apa tu tiga titik kan? Biasa kalau keluar penjara dia akan tahu tiga titik ni. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Izzat Daniel. Okay guys, kali ni Izzat nak jawab Q&A daripada TikTok yang mana korang pernah tanya Izzat dekat TikTok. So Izzat akan jawab di video kali ni. Okay, sebelum kita tengok video ni jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video Izzat. Okay guys, jom. Okey gang, untuk soalan pertama daripada Nur adalah, Assalamualaikum, nak tanya, di sekolah yang negeri boleh tak hantar surat time PKP ni? Lagi satu, berapa tahun kena duduk dekat sekolah yang negeri? Okey, baik, waalaikumsalam. Waktu Izzat duduk kat dalam itu boleh hantar surat dan surat tu akan ditapis oleh pejabat rekod. Time PKP ni mungkin tiada pergerakan oleh penghuni tak boleh keluar masuk daripada dom tu. Dan surat Izzat tak pasti boleh hantar ke tak. Cuba try je hantar dulu. Dan pejabat rekod akan tapis surat-surat yang tulis oleh keluarga tu. Okey, lepas tu berapa tahun kena duduk kat sekolah negeri ni? Okey, kena duduk kat sekolah negeri ni bukan negeri yang tentukan, tapi mahkamah yang tentukan. Contohnya dekat mahkamah tu telah dijatuhkan hukuman selama 3 tahun, 3 tahun lah di dekat sekolah negeri ni. Jadi keputusan semua atas mahkamah. Sebab tu keluarga perlu datang waktu dekat mahkamah nak tahu berapa tahun dia kena duduk kat negeri ni. Jadi keluarga perlu ada waktu dia dibicarakan. Okey, soalan kedua daripada Nur Asmal. Assalamualaikum Izzat, boleh tak nak tanya kenapa Izzat dengan bekas isteri berpisah? Izzat berpisah sebelum masuk yang negeri lagi ke atau belum masuk? Baik, waalaikumsalam. Okey, ni sebenarnya satu soalan sensitif bagi saya, tapi disebabkan dia nak tahu juga. Sebenarnya saya dah jawab dekat TikTok, tapi dia nak tahu juga Izzat jawab kat sini. Baik, waalaikumsalam. Okey, kenapa saya dengan bekas isteri saya berpisah? Bukan kami tak ada jodoh, tapi jodoh kami tidak panjang. Saya berpisah selepas saya keluar negeri ni. Sebab kalau saya dekat dalam sekolah negeri, mungkin proses penceraian tu akan menjadi susah. Saya perlu keluar masuk daripada sekolah negeri ni tu. Jadi dekat dalam lah, dekat luar lah, saya baru ceraikan dia pada bulan 3 tahun 2020. Yes, bulan 3 2020. Okey, baik. Salam bang, makanan apa je mereka bagi kat para tahanan? Okey, baik, waalaikumsalam. Makanan dekat sekolah yang negeri ni, pagi makan roti. Pernah dengar lagu roti disapu dengan mentega? So roti tu betul ada pada waktu pagi. Tengah hari akan makan nasi lauk ikan jacket. Nasi lauk ikan jacket ni standard asrama lah kan. Ya, siapa yang duduk asrama pernah rasa macam mana ikan jacket tu. Dan petang yang special dekat yang negeri ni dapat ayam, dapat daging. Itu yang special. Kalau kat penjara-penjara besar mungkin tak dapat ayam dan daging, dan mungkin dia ada waktu-waktu dia, contohnya hari raya ke kan. Dekat negeri ni ayam dan daging tiap-tiap hari. Kira hari ni ayam, esok daging. Okey, baik. Okey, lagi. Abang, kenapa penjara tubuhkan hand negeri ni? Okey, baik. Kenapa penjara tubuhkan hand negeri ni? Hand negeri ni adalah tempat-tempat jurwana di bawah sistem Jabatan Penjara Malaysia. So di mana pesalah yang melakukan kesalahan di bawah umur 21 tahun akan ditempatkan di sekolah hand negeri ni. Lepas tu soalannya, bang nak tanya, benda apakah yang abang paling rindu kat sana sampai abang ingat sampai sekarang? Okey, baik. Biasa korang pernah dengar tak? Tiga titik. Apa tu tiga titik kan? Biasa kalau keluar penjara dia akan tahu tiga titik ni. Tiga titik ni adalah, titik yang pertama adalah titik pertemuan, titik yang kedua adalah titik persahabatan, dan titik ketiga adalah titik perpisahan. Pertemuan, persahabatan, perpisahan. Yang paling saya rindu adalah persahabatan. Sebab apa? Sebab saya tak dapat rasa bagaimana persahabatan dekat luar dulu. Bila saya dekat sekolah yang negeri ni, barulah saya rasa persahabatan. Saya ada 3 orang sahabat. Kalau korang pernah tengok video-video Izzat sebelum ni, saya, Man, Petak, ini 3 orang sahabat ni. Kami pun masih berkontak sampai sekarang. Inilah sahabat saya tau. Kita orang menjadi macam erti persahabatan. Saya baru kenal erti persahabatan dekat sekolah yang negeri ni. Kawan dan sahabat ni berbeza. Sahabat ni dia akan ada time kita susah. Kawan ni dia akan ada time kita senang. Time kita susah dia akan hilang. Assalam bang, kalau hari raya meriah tak kat situ? Okey, baik, waalaikumsalam. Kalau hari raya, bagi saya tahun pertama tak meriah lah. Tahun pertama ni kita selalu rindu dekat luar. Tahun pertama saya duduk kat sana, saya teringat pada kawan-kawan dekat luar kan. Jadi tahun ketiga tu bagi saya meriah lah. Sebab kami jadikan dom tu, macam rumah terbuka kan. Macam rumah terbuka. So kalau pintu dom tu buka, kami boleh pergi melawat sebelah-sebelah.
Okey, untuk soalan seterusnya daripada ikan berbulu. Woi, kenapa nama dia ikan berbulu, geng? Macam-macam, pelik nama sekarang. Okey, dia tanya, "Bang, masih kawan lagi ke dengan kawan-kawan yang sama perangai dengan abang dulu?" Okey, baik. Tak semestinya diorang tak masuk endegeni tak boleh berjaya. Diorang dekat luar pun diorang belajar berubah. Diorang yang buat nakal-nakal dengan saya dulu, yang mana pernah nakal dengan saya dulu, diorang pun boleh berjaya. Diorang sekarang alhamdulillah ada kerjaya sendiri. Tak masuk endegeni pun. Diorang ketangkap masuk lokal sekejap, bila keluar diorang berubah. Jadi alhamdulillah diorang pun berkejaya hari ini. Dan kawan-kawan yang tak berubah, saya tak pernah sisihkan mereka. Saya selalu rapatkan mereka supaya diorang pun ada niat nak berubah. Sebenarnya saya tahu setiap yang ambil dadah ni mesti ada niat nak berubah, tapi mungkin dia ada sebab faktor-faktor yang diorang tak dapat nak bangkit tau. Mungkin dia rasa diorang ni tersisih, diorang rasa diorang ni tak ada sesiapa lah yang nak letakkan harapan kan, tak ada siapa nak bagi peluang. Jadi kita yang positif ni perlu rapatkan diri dengan mereka supaya ambil dia masuk ke kelompok-kelompok yang positif. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, abang pernah tak bully orang? Okey. Pernah bully orang ni dekat ni asrama biasa. Kalau kita junior mesti kita dibully, dan kita lama-lama nanti kita jadi senior kita pula bully orang. Jadi pernah. Okey, abang, masa abang kena bully mula-mula, orang yang bully abang tu lama-lama dia dah baik ke? Okey, baik. Senior kan, saya senior ni bila dia bully tu, dia bully untuk dia bagi kesedaran pada kita. Dia nak bagi kita respect kan. Sebab itu sekolah budak-budak nakal, geng. Kalau cakap hanya menggunakan mulut, sedangkan mak ayah kita cakap pun kita tak dengar, apatah lagi orang lain yang cakap. Jadi dia orang buatlah gunakan kekerasan sikit. Lepas tu dia akan baik lama-lama tu. Taklah sepanjang 3 tahun tu kena bully kan. Dalam setahun tu lepas tu dah baik, dah boleh jadi kawan. Abang kat SG tu dari tahun berapa ke berapa? Dan abang sekarang umur apa? Okey, baik. Saya dekat sekolah negeri ni daripada tahun 2016 sampai 2019. Sekarang saya umur 22. Okey, lepas tu soalan seterusnya, "Salam, hai, boleh tahu tak Handegen ni untuk kesalahan apa, lingkungan umur apa yang akan dihantar ke situ?" Okey, baik. Waalaikumsalam. Ramai yang banyak salah faham. Dia cakap umur bawah 18, umur 17 je yang ada di sekolah negeri ni. Okey. Jenis kesalahan di sekolah negeri ni, semua kesalahan yang disebutkan di mahkamah dan bawah umur 21 tahun. 21 tahun ni ke bawah ada di sekolah negeri. Paling muda ijak jumpa umur 14 tahun, geng. 14 tahun tu kesian, geng. Umur 14 tahun dah ada dekat sekolah ni. 14 tahun ni kalau contohnya dia kena cukup umur 21 baru boleh bebas. Kalau kena cukup umur. Lepas tu bang nak tanya, kes Pak Nam tu kes apa? Okey, kes Pak Nam ni adalah kes tidak terkawal, di mana bawah ni viral satu video yang perempuan daripada Handegeni tu dia kena kes Pak Nam. Biasanya kes Pak Nam ni ada di sekolah tunas bakti, susah nak sebut. Sekolah tunas bakti. Dan mungkin dia ada buat kesalahan di STB yang ditransferkan ke sekolah negeri ni. Okey. Kes Pak Nam ni tidak terkawal, contohnya liar, terlampau sosial, keluarga dah tak larat nak jaga, nak pesan pun macam mana pun keluarga tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kalau keluarga ni lapor kepada JKM ataupun keluarga report kepada polis, dia akan dicas kes Pak Nam. Okey, gang, sebelum korang sambung tengok video ni, jangan nak promote satu seluar keluaran terbaru daripada Awema. Seluar keluaran terbaru. Yang ni, gang, bagus. Yang paling special dia dapat barang baru bayar. So korang dah dapat barang, barulah bayar dekat Awema tu. So seluar ni bagus untuk ride, bukan merempit. Saya biasanya pergi konvoi ke apa kan, boleh pakai seluar ni. Cantik dan sesuai untuk buat bekerja. Okey, dia ada harga promosi tau. Sekarang tengah ada harga promosi untuk 100 orang terawal. Macam mana korang dapatkan seluar ni? Ijak akan sediakan link di description. Korang boleh tekan link kat bawah terus direct ke Instagram Awema. Okey kan? Boleh dapatkan di Instagram Awema. Ijak pun nak try. Sekejap lagi Ijak akan post gambar pakai seluar ni di Instagram. So korang boleh tengok di Instagram Ijak. Okey. Guys, jom sambung tengok video. Okey gang, untuk soalan seterusnya daripada, tak tahu nak sebut nama dia macam mana. So dia tak ada nama, dia pakai user. Salam Izzat, awak pernah masuk STB? Okey, baik. Waalaikumsalam. Saya pernah masuk STB di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi. Saya masuk untuk direman sebelum saya dihantar ke sekolah negeri ni. Saya ada dekat situ selama 2 bulan di STB Sungai Besi.
Soalan ni, apa maksud TLS bang? TLS ni adalah tahanan limpah sultan. Tak silap Ijat, tahanan limpah sultan. Tahanan limpah sultan ni contohnya macam cerita kes Tafiz itu. Kes Tafiz tu yang dia dikenakan tahanan limpah sultan, yang biasanya kes ni kes berat lah, kes bunuh ke kan, tahanan limpah sultan. Okey. Bang, kalau kita masuk yang ni tak boleh jamin keluar ke? Okey, baik. Jamin ni dalam tempoh reman tau. Dalam tempoh reman, jamin. Contohnya kita dah tengah reman, kita boleh jamin time-time tu. Bila dah dibicarakan kali kedua, hakim telah jatuhkan hukuman dan biasanya ada denda, kita boleh bayar denda. Kalau dah sampai ke sekolah yang negeri, tak ada jamin dah, tak ada denda dah kan. Kalau dah sampai ke sekolah yang negeri, tak boleh denda. Kalau nak keluar juga kena fight case. Jadi itulah prosedurnya untuk bebaskan seorang. Tapi biasanya kalau dah sampai ke sekolah negeri tak ada yang fight case dah. Ada juga yang contohnya dia tak salah tapi dia dijatuhkan hukuman, dia fight case balik. Fight case contohnya dia tak puas hati, dia fight case balik. Okey kan, untuk soalan terakhir daripada Pak An. Assalamualaikum bang, kalau dah dibebaskan macam mana dihantar ke ibu bapa kena jemput? Okey baik, waalaikumsalam Pak An. Okey, kalau bebas di sekolah yang negeri, pejabat rekod akan call dulu kepada keluarga sebelum dia dibebaskan tu. Dalam 2-3 hari sekolah yang negeri akan call pada keluarga nak ambil ataupun tidak. Kalau tak nak ambil, sekolah yang negeri akan hantar ke terminal bas dan akan belikan tiket untuk penghuni tu. Kalau ada keluarga yang datang ambil, so keluarga akan tunggu di pintu tu. Okey gang, sampai sini saja video kali ini. InsyaAllah kita akan sambung di next video. InsyaAllah Ijat akan bawa yang mana pernah terjerumus macam Ijat dulu, Ijat akan bawa untuk dia orang berkongsi dengan korang. Okey gang, terima kasih.